Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu semula dalam program sirah di mana kita akan membicarakan tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana suara saya pada sesi kali ini? Adakah jelas? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat dan saya harap ianya adalah jelas. Kalaulah ada yang boleh maklumkan sama ada jelas ataupun tidak, adakah line saya elok ataupun tidak, ahlan-ahlan. Lalu dalam masa yang sama mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu terima kasih Ummi Naimah kata bacok jelas. Kajang Elvira pun kata jelas. Kak Syarina, Kak Safia terima kasih. Kemudian Fauzan Muhammad, Kak Norazia kata Seri Kembangan, Danau Kota, Nuriah Yunus, Kak Kamiza jelas, Nuri Musa jelas. Kemudian suara jelas daripada Parit Perak, daripada Singapura, Singapura, terima kasih. Muhammad Arif Osman dan juga Kuantan serta sahabat-sahabat yang lain. Saya harap suara saya jelas untuk semua yang hadir. Hari ini kita nak sambung tentang rentetan peristiwa yang berlaku pada tahun yang keempat Hijrah. Maka pada tahun yang keempat Hijrah, kalau kita masih lagi ingat dan kita boleh kembali merujuk kepada muka surat yang ke-92, dia punya timeline garis masa bermula pada bulan yang pertama Muharram. Ada dua operasi yang Nabi SAW utuskan, iaitu Sariyah Abu Salamah. Sariyah Abu Salamah, baginda Nabi SAW pada waktu itu telah menghantar Sariyah Banu Salamah kepada Banu Asad. Kemudian yang kedua adalah rombongan Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais pada waktu itu telah dihantar untuk menggagalkan perancangan Khalid bin Sufyan Al-Huzali yang sedang mengumpulkan kekuatan tentera untuk menyerang Madinah. Ini pada bulan yang sama, bulan yang pertama. Kemudian kita telah belajar pada bulan yang kedua berlakunya peristiwa Ar-Raji' pada bulan Safar, peristiwa Ar-Raji' dan juga peristiwa Bir Ma'unah ataupun Telaga Ma'unah, yang mana total para sahabat pengajar Al-Quran, pendakwah yang syahid adalah 78 orang. 68 daripada peristiwa Bir Ma'unah, dan pada waktu itu 10 orang semuanya syahid daripada peristiwa Ar-Raji'. Lalu bulan yang kedua adalah bulan yang menyedihkan pada Nabi SAW, sehingga Nabi mula melakukan kunut nazilah, mendoakan pada mereka-mereka yang mengkhianati para sahabat pada waktu itu dengan kebinasaan. Maka muka surat yang ke-100 hari ini. Hari ini muka surat yang ke-100. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu catatkan di ruang komen siri yang ke-51, muka surat yang ke-100. Siri yang ke-51, muka surat yang ke-100. Pada muka surat yang ke-100, kita nak sambung berkenaan tentang peperangan Banu Nadir. Apakah peristiwa peperangan Banu Nadir? Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebenarnya ianya adalah rentetan daripada peristiwa Ma'unah, Telaga Ma'unah ataupun Bir Ma'unah. Pada peristiwa Ma'unah, ketika mana pada peristiwa Ma'unah, kalau kita perasan ada dua orang yang selamat.
Kalau kita nak tengok pada muka surat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada muka surat yang ke-98 dan 99, bagaimana 98 ada seorang yang selamat namanya Ka'ab bin Zaid kerana disangka dia telah syahid. Lalu ada seorang sahabat yang pada waktu itu disangka telah syahid, maka orang-orang pemberontak, pengkhianat telah melepaskan sahabat tersebut. Dan ada satu lagi orang yang kita dah baca pada muka surat 99, pada waktu itu ditangkap dan dibebaskan. Nama dia adalah Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Amr bin Umayyah telah kembali ke Madinah. Tetapi ada sesuatu yang dia buat dalam perjalanan yang mana Nabi SAW pada waktu itu perlu untuk meminta tolong daripada orang-orang Yahudi. Lalu apakah yang dia telah buat? Jom kita baca. Lalu muka surat yang ke-100 daripada buku peperangan Rasulullah. Lalu peperangan Banu Nadir berlaku pada bulan yang ketiga, bulan Rabiul Awal. Lokasinya adalah penempatan perkampungan Yahudi Banu Nadir sendiri. Siapakah yang memimpin tentera pada operasi ini? Nabi SAW. Yang membawa panji-panji bendera perang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan pada waktu itu yang dilantik menguruskan Madinah adalah muazzin Nabi Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Apakah yang berlaku? Maka kata penulis buku, peristiwa peperangan Banu Nadir adalah sambungan, adalah peristiwa yang berlaku rentetan daripada peristiwa tragis Bir Maunah ataupun Telaga Maunah yang baru sahaja kita baca semalam pada muka surat 98, di mana ada beberapa kabilah yang datang ke Madinah berpura-pura Islam, dan pada waktu itu mereka telah minta maaf silap. Ada seorang yang bernama Barra' Amir bin Malik telah datang ke Madinah. Nabi ajak dia masuk Islam, dia tak bersedia, namun dia minta Nabi menghantar pendakwah-pendakwah ke kampung dia untuk mereka mengajak kaum dia masuk Islam dahulu. Sebab kalaulah dia masuk Islam, dia risau kaum dia tak masuk Islam, maka mereka tak terima dia. Maka dia minta Nabi untuk hantar pendakwah, dan pada waktu itu bila kaum dia masuk Islam, dia akan masuk Islam. Maka Nabi SAW kata risau sebab kawasan itu kawasan panas. Banyak pemberontak-pemberontak dan orang yang pada waktu itu nak membunuh sahabat. Maka dia kata, jangan risau wahai Rasulullah. Aku sebagai salah seorang ketua Banu Amir, aku beri jaminan. Namun pada ketika mana para sahabat sampai di Ma'unah, sebuah perigi yang berada di situ, maka pemimpin yang lain daripada Banu Amir, Amir bin Tufail, telah ambil tindakan untuk bunuh sahabat. Dan kita telah tahu kisahnya, kita telah kongsikan semalam. Maka antara sahabat yang ditangkap namun dibebaskan adalah sahabat yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Sebab itu kata penulis buku, bermula daripada kepulangan Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri ke Madinah setelah dibebaskan oleh Amir bin Tufail, ketua Banu Amir yang mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW. Maka pada waktu itu beliau telah berhenti rehat. Ketika mana beliau berhenti rehat, beliau pada waktu itu terserempak dengan dua orang daripada kabilah sama yang telah bunuh sahabat-sahabat Nabi SAW. Daripada kabilah yang sama, Banu Kilab. Maka pada waktu itu tanpa berfikir panjang, sebab dia marah, semua sahabatnya kena bunuh syahid. Padahal mereka datang untuk mengajar Al-Quran. Maka Amr bin Umayyah pada waktu itu menyangka dua orang yang daripada kabilah yang sama dengan pembunuh-pembunuh yang telah membunuh sahabat-sahabat Nabi. Maka Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri telah bunuh dua orang sahabat tersebut. Pada waktu itu mungkin dia trauma, dia takut nak berjumpa dengan orang-orang yang daripada kabilah pembunuh tersebut, kabilah yang sama tersebut. Maka dia ambil tindakan awal, dia bunuh dua orang tersebut. Lalu kabilah-kabilah yang pada waktu itu membunuh sahabat Nabi, kita dah baca Usayyah, Ri'il, Zakwan, dan mereka ini adalah pecahan daripada Banu Kilab. Maka dia terus bunuh dua orang ini.
Namun, kata penulis buku, bila dia sampai ke Madinah, dia ceritakan kepada Nabi SAW, maka Nabi tak setuju. Nabi kata, apa bukti yang kau ada dua orang itu adalah musuh? Walaupun mereka daripada kabilah sama, apa bukti mereka musuh? Mereka tak ada mencederakan kamu, menyakitikan kamu. Maka Nabi SAW pada waktu itu tak bersetuju dengan perbuatan Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Lalu Amr bin Umayyah telah membunuh dua orang tanpa sengaja kerana dia sangka musuh, tetapi pada waktu itu bukan musuh, sabda Nabi SAW. Maka bila dua orang terbunuh, maka Nabi kena buat apa? Nabi kena bayar diyah. Dan diyah pada waktu itu adalah 100 ekor unta. Dan Nabi dan para sahabat tak ada bilangan sebanyak itu 100 ekor unta. Tak ada. Maka pada bahagian seterusnya, Nabi SAW pergi berjumpa dengan orang-orang Yahudi Banu Nadir untuk minta tolong. Untuk minta tolong bantu lengkapkan jumlah 200 ekor unta. Sebab seorang 100, ada dua orang yang Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri, maka kena bayar 200 ekor unta, 100-100 kepada setiap keluarga. Maka kata penulis buku, bagi menebus diat iaitu membayar pampasan, Rasulullah telah pergi bersama 10 orang sahabat yang lain menuju ke perkampungan Banu Nadir. Untuk apa? Membincangkan perkara ini, iaitu nak minta mereka membantu melengkapkan jumlah unta yang kena bayar kepada orang-orang yang telah dibunuh, keluarga orang yang telah dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Maka kenapa Nabi minta dengan orang Yahudi? Sebab kan ada perjanjian, apa-apa yang berkaitan dengan keselamatan Madinah, maka pada waktu itu tanggungjawab bersama. Maka pada waktu itu Banu Nadir termasuk daripada orang yang telah menandatangan perjanjian ini. Sepatutnya mereka tolong. Semestinya pada waktu itu mereka kena tolong Nabi SAW menyelesaikan diyah ini. Maka ketika mana Nabi SAW dah sampai, tajuk yang berikutnya, Jibril memberi perkhabaran. Maka ketika mana Nabi SAW dah sampai, maka mereka menzahirkan kemesraan. Masya Allah, Muhammad dah datang dengan sahabat-sahabat. Silakan. Orang-orang Yahudi Banu Nadir, mereka zahirkan kemesraan, yang mereka gembira dengan kedatangan Nabi. Maka Nabi SAW pada waktu itu menerangkan kepada mereka urusan kenapa Nabi datang. Maka mereka kata, jangan risau Muhammad. Kami berjanji kami akan pada waktu itu menyelesaikan masalah ini. Kami berjanji. Macam contoh, ini adalah musim berjanji. Musim berjanji. Banyak orang mula menabur janji. Maka Nabi SAW pada waktu itu dijanjikan oleh orang-orang Yahudi, jangan risau Muhammad, kamu nak minta untuk lengkapkan dia, kami janji kami akan bantu. Tunggu dulu, kami nak panggil beberapa orang, kami nak mesyuarah, kata orang-orang Yahudi Banu Nadir, nanti kami akan bantu segala keperluan kamu. Maka kata penulis buku, maka pada waktu itu mereka berjanji untuk membantu Nabi membayar diyah. Namun pada masa yang sama, bila mereka minta untuk bermusyawarah, mereka pada waktu itu sebenarnya bukan bermusyawarah untuk menolong Nabi, mereka bermusyawarah untuk membunuh Nabi. Allahu Akbar. Jahatnya orang-orang Yahudi Banu Nadir. Mereka letakkan Nabi di satu tempat, mereka kata mereka nak meeting, tapi bukan meeting nak tolong Nabi, meeting untuk bunuh Nabi SAW. Kata penulis buku, bagaimanakah cara mereka nak bunuh Nabi? Iaitu Nabi pada waktu itu duduk bersandar pada satu tiang. Maka mereka nak panjat daripada arah bertentangan dinding tersebut, bukan tiang, dinding. Mereka nak jatuhkan batu besar kepada kepala Nabi SAW. Maka pada waktu itu yang berani melakukannya adalah Ammar bin Jahash. Ammar bin Jahash. Antara orang yang pada waktu itu tak bersetuju dengan rancangan ini adalah Salam bin Mishkam. Dia kata, jangan, ini Nabi kot. Mesti dia tahu. Jangan buat begini. Kita ada perjanjian dengan dia.
Namun majoriti ahli mesyuarat kata tak, dah tiba masanya kita bunuh Muhammad. Maka pada waktu itu Ammar, Allahumma salli ala Muhammad, Ammar bin Jahash, dia kata dia akan buat. Maka ketika mana batu sedang dibawa naik ke atas dinding untuk dijatuhkan kepada Nabi, Jibril datang maklumkan kepada Nabi SAW. Maka para sahabat pada waktu tu tengah duduk. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita baca, Nabi SAW terus bangun dan Nabi terus balik. Sahabat semua terkejut. Tanpa ada sebarang ucapan daripada Nabi, Nabi bangun dan Nabi terus balik. Namun para sahabat pada waktu itu taat dan ikut Nabi SAW. Dan pada waktu itu mereka tertanya-tanya dengan tindakan Nabi SAW. Bila dah tiba di Madinah, barulah Rasulullah SAW ceritakan kepada para sahabat apa yang Jibril maklumkan, iaitu orang-orang Yahudi, mereka nak bunuh Nabi SAW. Masya Allah. Jahatnya luar biasa. Dia sambut Nabi dengan penuh mesra, bahkan berjanji untuk menolong dan membantu Nabi. Akan tetapi sebenarnya mereka sedang merancang untuk membunuh Nabi SAW. Maka bila mereka nak bunuh Nabi dan dah tekad nak bunuh Nabi, maka mereka telah melanggar perjanjian yang mereka ada dengan Nabi SAW. Bila perjanjian itu dilanggar, maka apakah kesan dia? Mereka ini boleh dihalau keluar daripada Madinah. Sebab itu pada muka surat 101, penulis membawakan tajuk, Nabi menghantar perintah untuk mereka mengosongkan Madinah. Sebab mereka langgar perjanjian dengan Nabi SAW. Kena usir daripada Madinah. Lalu ketika mana Nabi SAW menghantar Muhammad bin Maslamah sebagai utusan daripada Rasulullah, membawa surat dan perintah supaya mereka mengosongkan perkampungan mereka pada waktu itu dalam tempoh 10 hari. Nabi benarkan, nak bawa apa bawa. Yang penting 10 hari kosong. Tak ada pemimpin yang sebaik Nabi. Kalaulah mana-mana pemimpin ada orang khianat dia, dalam keadaan dia dah percaya, maka silap-silap dia akan seksa dan bunuh orang tu. Tapi Nabi SAW pada waktu itu maafkan mereka. Dan Nabi kata mesti tinggalkan tempat ini dalam tempoh 10 hari, nak bawa apa bawa. Maka pada awalnya mereka pada waktu tu dah bersetuju. Mereka bersetuju untuk keluar daripada Madinah dalam tempoh 10 hari. Datanglah pula ketua orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata, jangan keluar. Kita kena tunjukkan kepada Muhammad. Bahkan wahai orang Yahudi, aku janji, aku akan bawa 2,000 tentera untuk bantu kamu. 2,000 tentera aku bawa untuk bantu kamu. Maka orang-orang Yahudi Banu Nadir pun confident yang mana pada waktu itu akan ada bantuan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul pada waktu itu dengan 2,000 tentera. Maka mereka tak jadi keluar. Mereka nak fight, nak lawan Nabi SAW. Maka apabila mereka mempercayai janji palsu Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Nabi SAW pada waktu itu memahami itu adalah pengisytiharaan perang daripada orang-orang Yahudi Banu Nadir. Maka tajuk yang seterusnya, kepungan selama 15 hari. Bila mereka pada waktu itu tak nak keluar, maka Nabi SAW telah mengepung mereka. Dan pada waktu itu Nabi telah perintahkan para sahabat untuk menghancurkan pokok-pokok, tanaman-tanaman yang mereka ada di luar daripada kubu mereka. Rumah-rumah yang berada di luar kubu, Nabi perintahkan untuk hancurkan. Lalu setelah 15 hari pada waktu itu mereka dikepung. Dan mereka nampak Nabi SAW memang pada waktu itu menghancurkan kebun-kebun dan juga tempat tinggal mereka. Maka akhirnya mereka sedar Abdullah bin Ubay bin Salul ni janji kosong je. Tak datang pun. Batang hidung dia pun tak datang. Tak datang pun. Dia kata 2,000 orang. 2 orang pun dia tak ada. Lalu bila dia cakap pada waktu itu sekadar lebat sahaja. Tak ada apa-apa. Maka akhirnya pada waktu itu mereka minta untuk Nabi maafkan mereka. Dan Nabi biarkan mereka hidup. Padahal mereka nak bunuh Nabi. Maka pada awal tawaran Nabi benarkan mereka bawa semua harta. Tetapi pada tawaran yang kedua Nabi kata, baik, boleh. Cuma
engkau boleh bawa pada waktu itu muatan seekor unta. Setiap keluarga pada waktu itu hanya boleh bawa barang pada waktu itu yang berupa muatan seekor unta sahaja. Tak boleh bawa banyak. Sebelum ni boleh bawa banyak, sekarang ni dah tak boleh. Hanya muatan seekor unta. Maka daripada situ berlakulah pengusiran orang-orang Yahudi Banu Nadir. Kemudian penulis buku membawakan tajuk berkenaan tentang rampasan perang dalam peperangan Yahudi Banu Nadir ini. Maka Nabi SAW dapat para sahabat pada waktu itu beroleh 50 baju besi, 50 topi perang, kemudian 340 pedang dan juga tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Banu Nadir. Namun ada dua orang yang masuk Islam, Nabi maafkan, Nabi tak ambil harta mereka. Itulah Yamin bin Amir dan Abu Sa'ad bin Wahab. Dua orang ini masuk Islam dan mereka pada waktu itu tak ikut orang-orang Yahudi Banu Nadir yang lain berhijrah menuju ke Khaybar. Mereka tak ikut. InsyaAllah nanti pada waktu malam kita akan sambung daripada muka surat 102. Masih lagi ada satu muka surat yang berbaki. Maka inilah yang berlaku pada tahun tahun keempat daripada bulan yang ketiga Rabiul Awal terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang Yahudi cuba untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada jam 6 petang nanti dalam pembacaan kitab Al-Adhkar di Facebook page Umar Aziz insya-Allah.